Good evening, Hai, Doctor. Hi, hello, good evening, Doctor. Tracy. Banyaknya, I ingat ada seorang kedua saja. Tak, Doctor, ni kami satu grup. Oh, So, okay. so sekarang ni tugasan kami untuk berkumpulan, Doctor. Okay, okay. Okey, baik, Doctor. Boleh mula, Doctor? Boleh? Saya Okey. cubalah, ha? Okey, Doctor. Pertama sekali, Hmm. kami ahli grup mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana Doktor sudi untuk ditemu bual bagi subjek kami, psikologi perkembangan kanak-kanak dan remaja, bagi kami sekarang ini sedang mengambil jurusan pendidikan bimbingan dan kaunseling di Universiti Utara Malaysia. Okey, sebelum kita mulakan, Doktor, boleh tak Doktor perkenalkan sedikit latar belakang Doktor, career Doktor, sampai sekarang. Boleh tak, Doktor? Okay, hello everyone lah, ha? Nama saya Dr. Chua. Saya Chua Shi Yi. Actually, saya asal dari Negeri Sembilan lah. Tapi saya sekarang ni dah bekerja agak-agaknya mungkin dalam dah 7 hingga 8 tahun. So sekarang ni saya tengah ambil masters saya untuk jadi pakar psikiatri lah. So sekarang ni saya masih dalam training tahun ketiga lah. So kalau okey pas mungkin boleh naik tahun keempat uh, next year lah. Uh, so sekarang ni saya dekat Hospital UKM lah, dan saya dalam posting Child and Adolescent Psychiatry lah. Okay. Kiranya dah berapa lama Doktor bertugas kat UKM? 7-8 tahun lah? Ke Uh, memang permulaan kerjaya Doktor kat UKM ke macam mana? tak, so saya permulaan kerja saya dekat Kuching. Saya start kerja dekat Kuching. Actually saya hospital saya masih ada balik Kuching lah untuk bekerja. Tapi untuk masters program ni ada tahun mungkin contohnya tahun pertama saya akan ada dekat Kuching, tahun kedua dekat Hospital UKM. So ada kala saya ada dekat Kuching, ada kala saya ada dekat UKM lah. So untuk tahun ketiga ni memang saya akan kerja dekat UKM untuk setahun lah. Tapi course masters program saya ni under UKM, University UKM lah. Hmm. Oh, okay. Doktor banyak travel juga lah, Doktor. Yalah, tapi sekarang ni tak dapat travel balik lah. Itulah MCO Doktor, macam mana? Ya. Okey, Hmm. Doktor, kita sebab tak nak mengambil masa Doktor lama sangat, so kita terus kepada topik kita hari ni, Doktor, boleh? Okay, boleh. Okey, pertama Hmm. sekali soalan saya, tadi rasanya dah bagi Azah dah bagi soalan, tapi saya tanyakan balik, Hmm. Doktor. Okey, boleh? Boleh. Okey, yang pertama, Doktor, kami sebagai student lah nak tahu apa itu definisi ADHD. Sebab kalau kita tengok Hmm. ni, ramai lagi orang tak faham apa itu ADHD. Mungkin lagi Hmm. orang tengok kanak-kanak macam ni, dia terus kanak-kanak hyper sikit, dia terus macam cop dia tu ADHD. Walaupun Hmm. dia pun tak ada pun macam apa cakap, tak ada pun dia simptom-simptom macam tu. So Hmm. kita nak tahu lah apa sebenarnya definisi ADHD ni. Okay, so ADHD dia sejenis gangguan dari segi perkembangan otak lah. So biasanya dia dapat dikesan start umur 3, tapi ada sesetengah kanak-kanak mungkin mereka misdiagnosis tu lah. So sampai dewasa pun mereka alami masalah gangguan ADHD ni, tapi tidak dirawat lah. Tapi nama penuh ADHD tu, nama dia Attention Deficit Hyperactivity Disorder. So kalau you tengok nama dia, memang dia explain lah apa gejala-gejala ADHD yang penyakit ni adalah. So the main symptom yang dia ada tu attention deficit, maksudnya kurang perhatian, and then hyperactivity lah. Hyperactivity maksud tu hyperactive lah, sangat aktif lah. Okay. Lepas tu salah satu lagi ciri utama dia impulsivity lah. Okay. So
So actually ADHD dia salah satu daripada masalah perkembangan kanak-kanak yang one of the most uh, common disorder dalam kanak-kanak lah. And gangguan ini memang dia akan menjejaskan kanak-kanak tu dari segi sosial, dari segi pelajaran sekolah dia dengan dekat kerja sekolah dia lah. Okay. Uh, contohnya macam apa kanak-kanak yang ada ADHD ini mungkin dia akan lebih hyperaktif daripada kanak-kanak lain sebab dia lain daripada kanak-kanak lain, so dia akan kena bully ataupun dia akan diasingkan daripada kawan-kawan lain lah. Another thing is that mungkin dari segi pelajaran dia mungkin dia akan ada masalah dari pelajaran sebab dia tak dapat tumpukan perhatian, so memang dia akan pelajaran dia akan merosot lah, and then dia tidak dapat capai potensi penuh mereka lah. Okay. And then dari segi kerja dengan aktiviti, mereka pun ada masalah untuk aturkan masa dia dan aktiviti mereka. Dia kena macam untuk kanak-kanak, like keluarga kena macam bagi instruction step by step lah supaya mereka boleh ikut. Kalau bagi banyak instructions, dia mungkin tak dapat ikut sebab dia tak boleh fokus and organize lah. Okay. So biasanya ADHD kalau tengok peratusan prevalence tu agak-agak 3% hingga 7% kanak-kanak akan ada ADHD lah. Okay. And 75% daripada kanak-kanak ini, gangguan ini akan berterusan hingga zaman dewasa. Okay. So kalau tidak dirawat, tidak dikesan, mereka mungkin lebih berisiko untuk mempunyai masalah kesihatan mental yang lain lah, contohnya kemurungan, atau mungkin mereka akan salah guna dadah, mungkin mereka ada juga masalah anxiety lah. Okay. Okay, doktor. Okay, itu penerangan doktor tentang ADHD lah, apa itu ADHD. Tapi so kalau kita dah tahu apa itu ADHD, lepas tu kita nak tengok gejala dia, doktor. Macam mana dia boleh, macam mana kita nak kesan dia, macam mana gejala permulaan dia tu terjadinya ADHD. Dan juga daripada pembacaan saya terdapat juga macam betul jenis-jenis ADHD, macam klasik ADHD, attention apa semua tu lah, doktor. Boleh terangkan, doktor? Okay, so kalau tengok saya start daripada jenis-jenis dulu lah. So biasanya jenis-jenis ADHD dia ada 3 jenis. So jenis pertama tu hyperactive impulsive lah. Kebanyakan gejala dia hyperactive impulsive. Okay, so yang jenis kedua tu ciri utama dia kurang perhatian, inattentive type lah. Okay. Dan yang jenis ketiga, kombinasi hyperactive impulsive dengan kurang perhatian. Okay. So kalau kata kami ikut DSM-5, so nama dia ADHD hyperactive type ataupun ADHD inattentive type ataupun ADHD combined type, macam tu. Okay. So if you look at contoh simptom-simptom mengikut DSM-5, so ciri-ciri hyperactivity contohnya mungkin kanak-kanak itu dia sering macam nampak macam bergerak macam ada motor macam tu, ada engine. Dia tak susah nak duduk diam, dia selalu macam panjat, dia akan pergi kacau orang lain. Okay. Dan ada kala kalau dia main pun dia tak boleh main dengan senyap, dia akan bising lah. Okay. So kalau kami tengok pesakit yang hyperaktif dekat klinik, dan dia akan sentuh ni, dia panjat atas sofa, so dia tidak boleh duduk diam-diam menunggu lah, dia akan bergerak-gerak sedikit lah, macam tu lah. Okay.
So ini gejala-gejala hyperaktif. Okay. Dan kalau kata gejala kurang perhatian, okay, inattentive type, gejala kurang perhatian contohnya dia akan susah nak tumpukan perhatian terhadap pembelajaran dia. Contohnya cikgu tengah ajar dia, mungkin dia akan macam termenung, daydream atau tengah fikir benda lain, tengah buat benda lain lah. Okay. Selain itu mungkin dia akan rasa macam susah nak belajar perkara-perkara yang baru. Contohnya kalau kata mereka rasa subjek itu sangat bosan, memang mereka tak terminat, so mereka akan rasa susah sangat untuk nak belajar benda itu. Okay. Selain itu contohnya dari segi kurang perhatian tu, mereka cuba elakkan daripada aktiviti yang dia kena pakai otak dia untuk berfikir, ada usaha mental yang lebih lama sikit lah. Okay, contohnya kerja sekolah ataupun membaca. So dia akan cuba elakkan untuk buat benda-benda ni. Okay. Dan ada kala kalau kamu selalu kami ada komplain daripada ibu bapa lah. Mereka kata cakap dengan dia banyak kali dah tapi dia tak dengar. So memang macam dia macam seolah-olahnya dia tidak dengar masa ditegur atau masa orang cakap dengan dia lah. So selain itu contoh gejala lain, dia akan selalu susah untuk mematuhi peraturan. Dia mungkin akan sering lupa, okay? Sering kehilangan barang-barang dia, macam stationery dia ke, buku dia ke, dan mungkin dia ada masalah untuk mula atau menghabiskan tugas mereka. Contohnya, dia akan start buat sedikit dekat sini, contohnya suruh dia sapu ke, ataupun lap ke, ataupun basuh ke, so dia buat sikit-sikit semua. Dia tak habiskan kerja dia lah. Okay, so ini contoh dari segi gejala kurang perhatian, inattentive lah. Okay, dan ada juga gejala impulsif. So gejala impulsif ni ada dari segi contohnya dia kurang sabar. Kurang sabar, dia mahu sesuatu perkara dilakukan dengan serta-merta. Okay, and then dia tak boleh tunggu giliran dia. Dia akan mencelah perbualan orang lain lah. Okay, and then sebelum cikgu dia habis tanya soalan, mungkin dia akan jawab soalan cikgu dia. Alright, so other than that, ada kala mungkin dia akan bagi komen yang inappropriate lah, tak sesuai dengan keadaan itulah, tanpa mengawal dia punya emosi. Okay, mungkin kalau kata dia rasa marah, dia terus marah saja, dia tanpa berfikir tentang consequences dia lah. Okay, so ini antaranya gejala-gejala ADHD yang lebih common lah. Okay, gejala Doktor, adakah kalau macam kelahiran bayi pramatang tu pun salah satu penyebab ADHD terjadi juga, Doktor? Macam masa dia satu kecederaan otak ataupun kelahiran dia tu masa dia lahir tu pramatang. Tu gejala juga ke, Doktor? Boleh terjadinya penyebab juga ke? So kira dia lebih berisiko lah. So memang ada studies yang nampak kalau kanak-kanak tu pramatang ataupun masa lahir dia ada kecederaan otak, ataupun kira masa mak dia mengandung, mak dia ada diabetes ke, atau ataupun mak dia ada obesity. So ini faktor-faktor kira macam risiko lah. Kanak-kanak itu mungkin akan ada ADHD. Selain itu ada contohnya faktor genetik lah. Faktor genetik maksudnya contohnya kalau kata mak ke ayah dia ada ADHD, ada keturunan lah, 76% akan
ada keturunan kepada anak lah. Okay. Apa lagi? Kebanyakan masa lelaki yang lebih berisiko lah untuk dapat ADHD. Alright, kalau berbanding dengan perempuan. Tapi kebanyakan masa kalau kami selalunya kalau perempuan ada ADHD, selalunya dia lebih senang misdiagnosis inilah sebab mungkin dia perempuan dia macam tak senakal budak lelaki kan. Budak lelaki kalau dia nakal memang dia nakal sampai tak tahan macam tu. Okay. So dia akan lebih berisiko lah. Bukannya penyebab tapi lebih berisiko. Okay. Faham doktor, sebab daripada pengamatan saya lah, lelaki lebih macam ada daripada sepupu-sepupu saya semua tu lah, macam yang kanak-kanak. Dia orang kalau ditegur pun saya sebab kalau kita tegur pun dia macam endah tak endah saja. Macam tu lah. Tapi ada satu lagi doktor, macam saya pelik lah, macam ada satu lagi sepupu saya ni yang kecil, perempuan. Dia macam apa orang cakap, kalau kita ambil barang dia tak dapat barang tu, dia macam menangis, dia takkan berhenti kalau dia tak dapat balik barang tu. Itu pun salah satu ADHD kalau doktor, sebab doktor kata tadi kurang perhatian. Adakah itu tergolong daripada kurang perhatian juga doktor? Kurang perhatian yang contoh yang kamu bagi tu kira tak kira kurang perhatian lah. Yang tu saya sebab kurang perhatian tu dia tak dapat tumpukan perhatian kepada aktiviti yang dia buat tu. Yang contoh yang kamu bagi tu kira tak cukup perhatian ke? Tak cukup. Bukan tak boleh tumpu perhatian, tapi tak cukup perhatian. Saya tak berapa faham contoh yang kamu bagi. Tak contoh dia macam doktor. Macam ni, apa yang budak kecil tu, dia ada satu permainan kat tangan dia. Lepas tu bila permainan tu jatuh dalam longkang, lepas tu macam ibu dia tak nak ambil lah sebab kotor benda tu. Lepas tu dia menangis, tak dengar lah macam ibu dia cakap tak boleh benda ni dah kotor. Lepas tu dia menangis, memang kawasan terbuka ramai orang pun dia menangis, dia tak dengar cakap lah cakap. Tak semestinya. So mungkin kena lihat ada tak dia ada gejala-gejala lain lah. So kalau dia ada satu gejala, tak semestinya dia ada ADHD. Dia kena ada, kalau kamu ikut DSM-5 tu, dia kena ada memenuhi kriteria dia lah. Enam gejala hyperactivity dan 6 gejala inattentive simptom tu lah. So mungkin dia menangis ada sebab dia lah. Tapi kena biasanya kami akan tengok ciri-ciri lain, gejala-gejala lain. Dia sebab kita belajar psikologi lah tu, tiba-tiba tengok macam tu, ADHD ni budak ni, macam tu lah. So macam mana doktor kalau kita nak mendiagnosis seseorang tu ada ADHD doktor? Okay, contoh dari apa yang saya bincang tadi kan tentang DSM-5 kan, biasanya kami ada kriteria lah. Tapi sebelum kami masuk kriteria untuk ADHD ni, biasanya biasanya lah kami dapat rujukan daripada mungkin klinik kesihatan ke ataupun daripada kaunselor sekolah lah. So from there, masa dia datang klinik, doktor-doktor memang akan interview banyak lah, dapatkan sebanyak maklumat tentang kanak-kanak tu daripada cikgu, daripada kanak-kanak tu daripada ahli keluarga kanak-kanak tu lah. So biasanya apa yang doktor-doktor nak tahu, ada tak siapa-siapa dalam keluarga dia ada ADHD. So kami pun akan tengok dari segi perkembangan dia, ada lambat ke tidak, ataupun ada ciri-ciri autism ke tidak, ataupun ada tak risiko-risiko yang saya terangkan tadi lah. Contohnya
masa dia lahir, adakah pramatang ataupun ada kecederaan otak ketika masa lahir lah. So selain itu kami akan tanya tentang gejala-gejala inattention, hyperactivity dengan impulsif itulah. Okay. So selain daripada interview, selain daripada kumpul maklumat ini kan, kami juga akan guna skill macam skala lah, ujian untuk tentukan sama ada kanak-kanak ini ada ADHD ke tidak lah. Biasanya skala yang kami selalu guna, lebih sering guna tu nama dia Vanderbilt lah. So ada Vanderbilt untuk cikgu, ada juga Vanderbilt untuk keluarga lah. Biasanya untuk diagnose ADHD, dia kena ada simptom-simptom ini dekat 2 setting. Contohnya dekat rumah satu setting, dengan sekolah satu setting. Okay. So biasanya untuk diagnosis dia pun kena ada simptom-simptom ni sejak umur dia kurang daripada 12 lah. Okay. Apa lagi ya? Biasanya macam tu lah. Lepas tu simptom-simptom ini kena ada macam menjejaskan fungsi sosial, fungsi pembelajaran dia dengan aktiviti-aktiviti dia dekat rumah lah. Okay. So biasanya kalau ada dia memenuhi kriteria-kriteria dalam DSM-5 ni, dan kami akan diagnose dia ada ADHD lah. Okay. Okay, tadi doktor cakap daripada autism pun kita dah boleh kesan ADHD. So apa perbezaan paling utama doktor, beza antara ADHD dan juga autism? Sebab orang masih ramai lagi tu keliru doktor, autism dengan ADHD ni. So ADHD dengan autism, dua-dua ni dia masalah perkembangan otak. Okay. Tapi penyakit ni dua ni memang berbeza sangat lah. Okay. So kalau kita tengok ciri-ciri autism kan, autism ciri-ciri utama dia ada masalah dari segi perhubungan sosial dengan komunikasi lah. And then dia ada ciri-ciri satu lagi, dia ada restricted interest. Contohnya dia kalau dia minat sesuatu, dia memang minat sangat dengan satu benda tu saja. Dia kena ikut rutin yang sama, dia akan ada perbuatan ataupun tingkah laku yang berulang-ulang lah. Contohnya dia akan goncang badan, ataupun dia akan mengepak tangan, ataupun dia akan sebut perkataan berulang-ulang lah. Okay. So ini ciri-ciri autism lah. Tapi kalau banding dengan ADHD, ciri-ciri utama dia tak dapat tumpukan perhatian, dia hyperaktif, dia impulsif. Okay. So dua-dua ni lain. And then ada kala dalam kanak-kanak yang ada autism, dia memang ada beberapa gejala hyperaktif jugalah. Okay. Dia ada sesetengah mereka ada gejala hyperactivity, ada juga gejala autism lah. Tapi ciri gejala utama untuk autism tu memang dari segi ada masalah dari segi perbualan sosial lah, perbualan komunikasi. Okay. So ADHD dia ada masalah tumpuan perhatian, autism tak semestinya ada masalah tumpuan, mereka memang boleh memberi perhatian lah kepada aktiviti yang dia minat tu lah. Okay. And then dari segi dari aspek komunikasi, ADHD dia tak ada masalah bercakap. Dia tak, ada kala dia bercakap terlalu banyak. Okay. Untuk ADHD. Tapi kalau tengok autism, dia mungkin kalau bergaul dengan orang lain, dia akan elak kontak mata, eye contact. Okay, dia tak ada eye contact lah. Dan mungkin dari segi perkembangan percakapan dia pun akan lambat. And then dia akan ada masalah untuk
ada masalah untuk faham body language, emotional cues lah. Contohnya kalau ada, contohnya mak dia marah ke ataupun mak dia bergurau dengan dia ke, dia tak boleh faham, oh mereka tengah bergurau dengan dia lah. Mungkin dia akan macam bagi uh, expression ataupun respon yang inappropriate lah. Okay. Apa lagi? Dan ADHD mungkin dia salah satu masalah dia tak dapat atur dia punya aktiviti. So macam memang serabut dia punya aktiviti. Okay? Tapi dari segi ADHD dia mesti ikut rutin dia. Kalau tak ikut rutin dia, dan dia mungkin akan tak selesa ataupun dia akan rasa marah lah. So actually banyak perbezaan lah dua penyakit ni lah. Doktor, kalau ikut urutan doktor, tingkat urutan, kan kita ada satu lagi penyakit yang berkaitan dengan otak juga, sindrom doktor. ADHD ni di bahagian mana doktor? Atas sekali ke, tengah ataupun peringkat bawah doktor? Sindrom lain tu apa sindrom tu Kalau sindrom, intellectual kalau disability ikut tu apa? pemahaman saya, kalau sindrom tu doktor macam sindrom pun macam dia tak boleh nak buat sesuatu tu dengan baik doktor. Macam dia pergaulan sosial dia pun macam terhad sebab dia tak macam doktor tadi tak boleh tumpukan perhatian, dia tak, Hmm. kalau sindrom tu doktor. Hmm. Terus Kamu maksud kamu yang mana satu lebih teruk kah? lebih teruk doktor. Okay. Actually dua-dua sakit ni kan dia ada kira dia ada different levels of severity lah. Ada sesetengah macam contohnya autism kan yang teruk kan, ada sampai dia tak dapat bercakap langsung. You cannot understand apa yang dia sampaikan. Okay. Kalau kata banding dengan ADHD, yang teruk ni memang kamu rasa dia impulsif sangat, selalu throw tantrum, selalu cepat marah, dia buat benda-benda yang impulsif, contohnya guna dadah ke, ataupun dia apa lagi dia akan agresif macam tu lah. So it depends on different kind of severity of the illness lah. Tapi kalau kata ada kala dua kawan saya rasa lah daripada pengalaman saya jumpa patient-patient ni, ada kala autism akan yang teruk ni akan kira macam lebih teruk daripada ADHD lah, sebab autism ni memang dia affect dari segi pergaulan dia lah. Okay. So lebih susah untuk treatment lah, rawatan dia lah. Doktor, okey doktor, kita pergi soalan kedua, dua terakhir doktor. Bolehkah penyakit ini disembuhkan dan juga apakah jenis rawatan yang kita perlu lakukan untuk penyakit ini? Atau bolehkah kita macam kita lakukan di rumah saja ataupun kita perlu berjumpa dengan ahli terapi untuk jalankan sesi ke macam mana doktor? Okay. Kalau ada pengalaman doktor sendiri dalam merawat penyakit ini doktor. Okay. So dari segi ADHD kan, biasanya ADHD ni sebab dia tidak ada ubat penawar dia lah. There is no cure lah. Tapi dia boleh guna rawatan ubat-ubatan dengan terapi untuk kira uruskan dia punya gejala-gejala penyakit inilah. Okay. So kalau ada kombinasi rawatan ubat-ubatan dengan terapi, biasanya kombinasi rawatan ini boleh tolong untuk menangani gejala-gejala sakit ini supaya dia masih boleh macam menangani cabaran-cabaran hidup dia lah. Okay. So biasanya ada dari segi rawatan ubat-ubatan, yang most common medications yang kami guna ni ada dua kategori yang lebih common lah. Okay. So ubat perangsang dengan ubat bukan perangsang.
Okey, ubat perangsang ni contohnya methylphenidate lah, ataupun yang lebih commonly known as Ritalin lah. Ritalin, okey. So ubat perangsang ini dia basically dia ada efek kepada bahan kimia dalam otak. Okey. So dia akan tolong dari segi daya tumpuan dengan masalah tingkah laku kanak-kanak yang ada ADHD lah. Okay. And then memang dari segi studies atau research ubat perangsang ni, Ritalin ni memang terbukti efektif lah dan memang dapat tolong simptom-simptom ADHD. So, ubat perangsang tu, semua jenis ubat dia memang ada side effect dia lah, kesan sampingan dia. So, ubat perangsang ni biasanya dia side effect dia mungkin akan kurangkan selera makan, mungkin dia akan ada sakit kepala ataupun rasa sakit perut ataupun ada masalah susah tidur lah. So, masalah side effect ini bukan semua orang yang ambil ubat ini akan ada side effect ini. Ada kemungkinan ada kemungkinan tak ada lah. Okay. So, biasanya untuk ubat perangsang atau ubat bukan perangsang, kami akan bagi kanak-kanak yang berumur 6 tahun ke atas. Biasanya 6 tahun ke bawah kami akan gunakan rawatan terapi lah, dari segi terapi. Okay. So ubat yang bukan perangsang yang biasanya kami guna nama dia atomoxetine lah. So beza ni daripada ubat perangsang, efek dia lambat sikit. Tapi biasanya kami guna ubat bukan perangsang ni untuk pesakit yang dia tak dapat ambil ubat perangsang lah. Okay. Contohnya kalau dia ada side effect ubat perangsang, memang tak sesuai ambil ubat perangsang, ataupun dia ada contoh-contoh mungkin ada masalah medical, contohnya masalah jantung ke, yang buat dia tak dapat ambil ubat perangsang, kami biasanya akan guna ubat bukan perangsang lah. Okay. So ini dari segi ubat-ubatan. Okay. Dan ada juga rawatan terapi. So rawatan terapi ada beberapa jenis lah. Okay. So biasanya rawatan terapi rawatan terapi tingkah laku, terapi dekat keluarga, ada satu lagi nama dia terapi cognitive behavioral therapy lah. So cognitive behavioral therapy ni dia akan ajar kanak-kanak tu macam mana nak organize dia punya skills to organization skills lah. Lepas tu dia akan mengubah corak fikiran negatif mereka supaya jadi lebih positif ataupun lebih realistik macam tu lah. Okay. Selain itu ada juga terapi keluarga. Terapi keluarga juga sangat penting because ada kala keluarga yang handle kanak-kanak yang ada penyakit ADHD ni memang stres sangat dengan perangai budak-budak tu. So ada sesetengah sampai mereka akan ada depression juga. So terapi keluarga ni penting so that kami boleh tolong mereka kurangkan stres, okay, and then kami boleh ajar cara-cara untuk dia boleh ubahkan cara dia menangani kanak-kanak yang ada ADHD inilah. Okay. So other than that, ada juga macam contohnya kami akan refer kepada occupational therapist lah. Ada sesetengah kanak-kanak yang ada masalah ADHD ni, dia akan ada masalah pada fine motor skills, social skills. So the occupational therapist ni dia boleh ajar macam mana nak bergaul, berkomunikasi dengan lebih berkesan lah for the kanak-kanak yang ada ADHD ni. Okay. So I think Makta,
Saya nak tanya lagi satu soalan. Selain daripada kita buat terapi, ada tak aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh mak ayah ni dekat rumah untuk kawal kanak-kanak yang ada ADHD ni? Okay, biasanya kami pun galakkan dia exercise lah. Exercise itu sangat penting untuk kanak-kanak ADHD. Ini salah satu dia. Contohnya aktiviti yang boleh keluarga buat, contohnya what we always advocate, kalau kata kanak-kanak itu ada masalah tingkah laku, kami akan suruh mak keluarga dia buat star chart lah. So star chart ini kiranya contohnya kalau dia ada kelakuan yang baik, dia dapat 1 star. Contohnya kalau ada 5 star, dia dapat 1 hadiah. So kira dia galakkan keluarkan tingkah laku baik lah. And then kalau kata dia ada tingkah laku yang tak baik sangat, mungkin dia akan kurangkan 1 star daripada chart itulah. So daripada ni, aktiviti ni mereka boleh shape dia punya behavior lah. Okay. Apa lagi contoh aktiviti yang setakat ni yang saya dapat fikir aktiviti ni lah. Tapi memang ada aktiviti lain yang boleh keluarga buat sama-sama dengan kanak-kanak ini. Biasanya kalau kata dari segi pelajaran ataupun bagi instruction kan, kami pun galakkan keluarga untuk macam bagi instruction one by one, step by step macam tu untuk kanak-kanak tu, so that dia tak ada masalah untuk mengatur fikiran dia nak buat apa dulu lah. Okay. Other than that, kalau dari segi pelajaran tu, kalau kanak-kanak itu ada masalah untuk tumpukan perhatian dari segi surrounding, banyak orang macam tu, so keluarga patut sediakan tempat yang lebih, tak ada distraction yang banyak lah. And then kalau boleh one to one teaching lah, lebih baik untuk kanak-kanak yang ada ADHD lah. Okay. Apa lagi setakat ni apa yang saya dapat ingat adalah contoh-contoh inilah. Doktor, pengalaman doktor sendiri dalam merawat doktor, yang paling teruk doktor rasa macam untuk pengalaman ADHD ya. Selama doktor berkhidmat. Okay, contohnya dekat sekolah lah, dia dapat komplain daripada cikgu, dia yang paling teruk lah, dia kacau, memang dia keluar daripada bilik ataupun dia akan ada agresif sikit lah, dia tolak meja ke, dia akan marah cikgu lah dekat sekolah lah. Dekat rumah memang biasanya dengar keluarga dia akan komplain lah, dia tak boleh duduk diam-diam, kalau makan pun dia makan satu suap, lepas tu lari sini sana, tak habis-habis makanan dia lah. Tapi walaupun dia teruk kan, memang ada rawatan untuk dia. Kalau dia dapatkan rawatan dari segi ubat-ubatan dengan terapi, dia memang boleh dibantu lah. Okay. Memang boleh dibantu. Kiranya kawan-kawan lain ada soalan lagi? Doktor, kiranya sepanjang pengalaman doktor ni adalah kanak-kanak yang pulih daripada ADHD tu? Ada, memang dia pulih, dia dapat, kira macam dia dapat handle dia punya gejala-gejala lah. So memang dengan ubat Ritalin tu kan, you can see that cikgu dia tak complain sebanyak dulu, atau dan dia kata at least dia boleh fokus dalam at least about 3 hours atau 5 hours kalau ada ubat-ubatan tu lah. So memang nampak kesan ubat tu ada menolong lah. Kiranya doktor, ADHD ni dia memang tak boleh hilang dia boleh kontrol saja. Kira dia tak boleh hilang, tapi as we grow up, jadi dewasa kan, dia ada sesetengah simptom, contohnya hyperactivity tu akan kurang sedikit lah. Tapi dari segi
kurang perhatian, inattention itu akan masih ada. Tapi ada sesetengah orang dia tahu dia ada masalah ini, dia guna cara-cara lain untuk handle masalah ini lah. Contohnya saya ada seorang pesakit kan, dia tahu dia tak dapat fokus lama, so dia cuba and then untuk benda-benda yang dia tak minat belajar kan, so dia akan belajar guna video, dia akan belajar guna guna dengan short period of time and then untuk sambung dia punya studies like that lah. Okay. So dia akan guna cara-cara teknik-teknik untuk improve dia punya attention lah. Okay. Okay doktor, last lah daripada saya. Mungkin doktor ada advice untuk orang yang ada persepsi kanak-kanak ADHD ni sukar untuk dikawal. Mungkin advice yang doktor boleh bagilah. Okay, I think that ADHD is yes, it is a neurodevelopmental illness. Yes, it may not be able to be cured, but with the correct, with early detection and also the correct treatment, people living with ADHD can lead as normal a life as those without ADHD lah. So kalau boleh dapat dirawat dengan awal, itu paling bagus lah. Alright. I think that's my advice lah. Okay, thank you doktor. Okay. Azmat? Ada Saya ada soalan. Sebabnya saya ada seorang anak belakang saya, memang daripada gejala yang doktor tunjuk tadi tu memang saya boleh kata 99% memang semua ada kat dia. And saya pernah cakap dengan mak dia lah, saya kata dia rasa dia ada masalah tu. Tapi mak dia macam tarik muka tadi, macam tak boleh terima hakikat. So doktor ada tak cara macam mana kita nak pujuk, especially mak ayah lah, kalau cikgu ni senang sikit kan, nak pujuk mak ayah untuk refer kat doktor. Memang kami pun ada macam memang ada sesetengah ibu bapa lah, mereka memang macam in denial macam tu lah. But we can, I think dari segi cikgu-cikgu pun boleh nasihat. What other things that they can do is maybe boleh jumpa counselor dekat sekolah dululah. Kalau kata biasanya counselor akan mungkin akan bagi lebih maklumat kepada keluarga kan, and then when the family has better understanding of the illness and when they are more ready, then cuba pujuk lagi untuk dapat rawatan daripada dari hospital ataupun pakar kanak-kanak macam tu lah. I think we can only do so much to pujuk keluarga mereka lah. Tapi kalau keluarga memang masih denial, tak nak pergi, kami pun tak dapat buat apa-apa lah. Tapi I think it's very important they get the correct information and they know that ADHD is boleh dirawat lah. Okay, kawan-kawan ada lagi tak soalan-soalan? Rasanya dah tak ada kot. Faham tak? Faham lah. Faham. Sebab kami ada bacaan sedikit sebelum ni doktor. So kira macam doktor mengukuhkan lagi lah kefahaman kami ni. Okay. Kalau ada apa soalan lagi, saya boleh cuba jawab lagi lah. Yang setakat saya boleh. Kawan-kawan ada lagi tak? Doktor, saya nak tanya lah kan, macam tadi doktor cakap, ada yang kadang-kadang parents ni sampai depression untuk handle kanak-kanak ADHD kan. Macam mana kanak-kanak ADHD ni yang ada parents yang jenis tak sabar, especially ayah lah kan, kadang-kadang sampai naik tangan, adakah itu akan memburukkan lagi keadaan kanak-kanak tersebut? Memang akan memburukkan lah. So kira kata kalau kata bapak dia tak sabar, ada kemungkinan bapak dia pun ada ADHD. Okay. Tapi dari kanak-kanak
mereka akan tengok apa dewasa buat and then dia akan ikutlah. So kalau ada beberapa contoh yang pesakit yang saya ada ni kan, mereka bapak dia pukul dia. So bapak dia pukul dia, dia pun belajar tu and dia pukul bapak dia lah, pukul balik lah. So dia akan belajar perangai-perangai keluarga lah. And then that is in the long run tak bagus lah. Sebab dia akan pukul contohnya kawan-kawan dia dekat sekolah ke, you know. Okay. So part of family therapy, kami ajar keluarga the proper and correct parenting skills lah. So from the family therapy, we try to change the ways how the parents handle bad behavior dekat rumah lah. So family tu actually they play a very important role in the treatment for ADHD. Okey, itu sahajalah saya rasa. Mungkin ada apa-apa maklumat yang doktor tahu tapi kami tak tanya ke apa ke. Let me think ada apa-apa maklumat lagi actually ada banyak maklumat dekat internet juga. But yang basic yang saya selalu cerita kepada keluarga tu memang saya dah bagi tahu lah. Doktor, tempoh masa untuk sesi tu berapa lama biasanya? Apa terapi ke? Dia terpulang kepada biasanya untuk follow up kan. Kami akan doktor follow up dengan terapi session itu dia lain lah. Okay. So kalau doktor follow up tu biasanya kami akan tengok just review balik keadaan kanak-kanak itu dekat rumah and then how he is doing at school, and then also kami akan tengok adakah apa side effect ubat. Mungkin kami akan tengok perkembangan dia lah daripada rawatan-rawatan itu. Adakah dia jadi lagi teruk, adakah rawatan itu membantu. Okay. So biasanya kalau follow up ni biasanya kami akan ambil masa maybe 30 minutes lah untuk assess patient lah. Tapi therapy session ni actually saya tak berapa pasti, but most of the time is about 1 hour lah, terpulang kepada therapist tu lah. Okay, at least 1 hour lah. Kos tu bergantung kepada terapi dibuat juga lah doktor? Kos tu bergantung kepada contohnya kalau government ada, then mungkin dia tak mahal sangat lah. Dekat UKM, I think kalau kata jumpa psikologis ke untuk terapi, harga dia agak-agak RM20. Okay. Tapi kalau kamu pergi private therapist ke, memang dia lebih mahal sikit lah. Untuk terapi macam CBT satu sesi ada I know ada tempat yang charge agak I think 100 to 200 per session. Mahal jugalah one session. Dekat KL lah ada banyak tempat private lah yang dia akan provide terapi ni lah. Actually bagus jugalah sebab kalau keluarga dia tunggu terapi daripada government ke ataupun hospital, tertiary hospital, biasanya akan lama lah dia punya appointment, and then kalau appointment tu lama dia punya terapi tak efektif sangat. So kalau keluarga yang boleh mampu membayar, memang kami akan advise dia untuk pergi private therapy ni lah. Sebab private therapy ni dia dalam jangka masa yang pendek dia akan ada beberapa sesi. So terapi dia akan lebih efektif lah kalau banding dengan macam jangka masa yang panjang in between the therapy lah. Okey doktor, kalau doktor tengok sendiri doktor, macam kesedaran doktor, mana lebih tinggi doktor, kesedaran penduduk dekat kota ke ataupun penduduk pedalaman tentang ADHD doktor?
yang mana apa tu, paling tinggi yang berjumpa dengan doktor? Adakah Uh, dari sebab saya sekarang ni dekat Kuching dengan dekat KL kan. So I think that kalau saya banding dua-dua tempat, saya boleh banding dua tempat ni sajalah. Tapi memang in Malaysia itself, awareness untuk masalah-masalah psychiatric, let's say ADHD semua ni pun actually dia kesedaran dia masih kira tak tinggi lah. doktor terpencil sangat doktor? Yeah. So kalau tempat pedalaman pun mereka memang ada sesetengah mereka pun tak bawa anak untuk dapatkan rawatan. So memang tak dikesan lah. So sampai dia dah dewasa tu memang ada masalah dari segi dia punya nak cari kerja, nak sustain kerja dia. Okay. Tapi macam tempat macam KL, pusat bandar lah. I think that more and more people are getting more aware and are more educated lah. So they sometimes they will bring their anak just for assessment lah. Okay, doktor. Ada lagi tak kawan-kawan soalan-soalan sebelum sebab kita ambil masa lama ni doktor ni. So Mila nak tanya. Tak ada. Tak Tak ada. ada. Tak ada Saya tanya boleh tak? Boleh doktor. So ini kira macam project ke? Assignment ke? Assignment tu project. final lah. Final. Sebab kami tak ada kan kami sekarang ni online learning doktor. So atas talian semuanya. Masih. Habis bila Habis untuk semester ni kan? Awal bulan 7 ni. Bulan 7. After that kira graduate ke? Tak, cuti SEM lagi. Kami baru semester 6. Oh, ada SEM berapa SEM total? Lagi 2 SEM. 8. 2 SEM. I see. Okay. So ini kira satu batch lah. Satu batch. Satu batch Satu buat satu kelas. From semua dari UUM kan? Betul. Okay. Saya nak ambil satu gambar lah. Mana kami nak ambil gambar doktor? Sebab ini kira untuk memory saya. Itulah. Farah boleh snap ke? Macam mana Boleh. Sekejap nak snap. Okay, kira 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Okay dah. Yeah. Okay. Wait lah, ada so Asmiza. Ya saya. Nak kenal nama sikit. Nanti you keluar macam jumpa ke at least I know. Doktor, untuk projek ni kami kena buat poster. Kalau in case kami perlukan gambar doktor nak letak dekat poster tu, boleh tak kami nak minta gambar doktor? Boleh jugalah. Nanti doktor send dekat Azhar tak? Kalau tak perlu. Azhar mana? Oh, ini Azhar. Okay. Azhar, Asmiza, lepas tu Farah. Saya Farah. Oh, Farah. And then Azman. Azman. Ahmad lah. Yeah. Ghazali. Okay. Actually, you all umur berapa Kami 22, 23 doktor. Alamak, rasa saya tua sangat lah. 10 tahun beza ni. dah kahwin ke belum? Dah kahwin. Oh dah. Doktor Oh nampak my muda God. lagi sebenarnya. Saya rasa alamak, 10 tahun beza ni. Cannot believe. Okay, I wish you all the best lah. Harap-harap all of you boleh pass in your project and also habiskan pelajaran walaupun ada pandemik inilah. Itulah doktor. Terima kasih doktor sebab sudi untuk di-interview. No problem, it's my pleasure. Alright, so ada kata-kata lain tak untuk doktor? Tak ada. Terima kasih doktor sebab sudi ni lah. Itu je lah doktor.
No problem. No problem. Mungkin lain kali kita boleh jumpa lagi doktor. Ikut kami ada buat program apa-apa ke, mungkin boleh invite Mungkin doktor. kami boleh panggil doktor bagi talk. Malu lah. Okay. But thank you for this opportunity jugalah. Thank you so Okay. much, doktor. Okay, Terima kasih, all Doktor. the best you all. Terima kasih. Okay. Okay. Thank you ya. Thank you, doktor.